ke depan nak ambil sampul Ustazah. Okey, bagus. Faris satu. Fatihi, Ain. Okey. Apa yang lain tu nanti Ustazah bagi peluang. Okey, pegang dulu sampul tu. Okey, baik. Ustazah ada nomborkan sampul-sampul ni kan? Okey, cuba tengok dekat sampul kamu. Ada nombor tak? Faris ada nombor berapa? Nombor 1. Dekat luar sampul, dekat depan tu Ustazah ada pilih sampul. 1. Okey, baik. Cuba kamu tengok dekat nombor tu. Siapa yang pertama? Faris. Nombor 2? Ain. Nombor 3? Fatihi. Okey, cuba Faris buka tu, tengok sampul tu. Cuba bacakan apa yang Ustazah tulis tu. Kawan-kawan semua nak tahu. Tanwin. Hukum nun mati dan tanwin. Sambung. Sampul yang kedua siapa dapat tadi? Izhar halqi, idgham ma'anah, idgham bilal benar. Okey. Ifa'aliki, ikhlas. Okey, baik. Terima kasih. Baik. Dengan sampul-sampul yang Ustazah bagi tadi. Hukum apa? Tajwid. Hukum tajwid. Okey, kita dah belajar pada beberapa pelajaran yang lalu. Kita dah tahu tentang hukum-hukum nun mati dan tanwin. Tetapi hari ini kita akan lihat secara keseluruhan daripada hukum izhar halqi. Lagi? Kelas? Hakiki. Ikhlas. Lagi? Benar dan okey, faham. Okey. Hukum nun sakinah dan tanwin. Okey. Baik. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, kita cuba baca Aina. Yang pertama ikhlas, yang kedua idgham bila benar, yang ketiga idgham al-benar, yang keempat izhar halqi, yang kelima ifa hakiki, yang keenam nanti. Okey, baik. Jadi Ustazah akan terangkan semula secara satu persatu. Kamu tengok balik dulu apakah pengertian ikhlas. Okey, gerak-gerak ramai-ramai Ustazah. Siapa suka ramai-ramai sini? Ramai. Okey, baik. Ikhlas. Ada lebah lagi. Okey, baik. Siapa Ustazah nak yang di belakang tu? Cuba Ikmal Hakim baca. Apakah pengertian ikhlas? Cara bacaannya, menukarkan. Cara bacaannya. Menukarkan bunyi huruf nun mati atau tanwin kepada huruf mim dengan meringankan sebutan mim dan mengekalkan dengung. Okey, apa dia maksud dia? Cara membacanya ialah menukarkan bunyi huruf nun mati atau tanwin kepada huruf mim dengan meringankan sebutan mim dan mengekalkan dengung. Jadi kita dah tahu dah. Ikhlas ni dia memang ada dengung dia. Okey. Ini dia punya. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Jadi huruf ikhlas ada berapa? Satu saja. Huruf ikhlas hanya ada satu, iaitu Johan. Ba. Apa dia huruf ikhlas ini? Ba. Satu sahaja. Okey, seterusnya. Okey. Idgham bila kunnah. Okay. Apakah dia idgham bila kunnah? Sama juga. Tengok sudah punya slide. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf roh atau lam. Jadi huruf idgham bila kunnah ada berapa nisringan? Idgham bila kunnah ada berapa? Ada 2 huruf. Okey, apa huruf dia ulang balik Isyad? Isyad Syazani? Lam dan roh. Okey, macam mana membacanya? Siapa nak baca? Tolong kita baca kat depan. Okey, Anis baca. Cuba Anis baca kuat-kuat. Cara baca, memasukkan bunyi nun mati atau tanwin ke dalam huruf lam atau roh tanpa dengung. Okey, memasukkan bunyi nun mati atau tanwin ke dalam huruf lam atau roh tanpa dengung. Okey, tengok lagi seterusnya. Ini Ustazah sekadar mengulang semula apakah hukum-hukum tersebut. Okey, idgham ma'al kunnah. Okey, apa dia idgham ma'al kunnah?
singkatan dia? Ha? Nun, waw, mim. Ya, ini dia apa? Nomi, kan? No, nomi. Ada juga yang sebut sebagai yuman. Ya, waw, mim, nun, supaya kita senang nak ingat. Ada juga yang menyebut manwi. Okey, jadi itu terserah pada kamu. Maknanya kita ada pelbagai cara untuk kita mengingat huruf-huruf tersebut. Okey, cara baca dia, Faris. Mana cara baca dia? Memasukkan bunyi nun mati atau tanwin ke dalam huruf ya, waw, mim atau nun beserta dengung. Mesti ada dengung. Mesti ada dengung. Okey, baik. Seterusnya. Okey, apakah yang seterusnya? Izahar halqi. Okey, izahar halqi. Ainul, macam mana izahar halqi ni? Apabila Nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf hamzah, ha, kha, ain atau ha. Okey, berapa huruf izahar halqi? Ada 6. Okey, dia ada 6 huruf semuanya. Okey, baik. Okey, ni ada penerangan yang lebih detail. Apakah dia? Cuba baca sama-sama kelas. Menjelaskan Nun mati atau tanwin dengan menggunakan sifat dengung yang sedia ada. Okey, maknanya dia tekan. Jadi izahar halqi ni dia tak ada tidak ada dengung. Sebenarnya dia tidak ada dengung, dia mesti bacaan dia je jelas. Okey. Ikhfa hakiki. Okey, apakah dia ikhfa hakiki? Membunyikan, baca sama-sama. Membunyikan huruf nun mati atau tanwin dengan sifat antara izhar dan idgham serta menggunakan dengung. Sepatutnya ada tiga. Okey, jadi maknanya ikhfa ni antara terang dengan dengung. Okey, antara terang dengan dengung. Okey, baik. Apakah huruf-huruf ikhfa hakiki ni? Kita ulang balik. Aisyah Alia. Cuba baca Aisyah. Apabila yang atas ni. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf sin, ta, jim, zal, sad, dal, qaf, fa, sa. Ini huruf sa ya. Sa, kaf, ga, to, zo, shin atau zal. Okey, baik. Itu nama-nama huruf hakiki. Ada berapa huruf ikhfa hakiki? 15. Okey, kamu dah tahu huruf ikhfa hakiki ada 15. Okey, baik. Secara keseluruhannya, okey, perhatikan di bagi bacaan bagi ikhlas. Okey, baik. Kelas mana depan? Baik, apa simbol yang aja kamu nampak? Mim kecil. Okey, bagus. Ada tanda mim kecil. Nun ni tidak nun mati bertemu dengan ha. Jadi nun mati bertemu dengan ba. Kelas huruf. Tanhar. Tanhar. Kelas tanhar. 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 Okey, kalau idgham ma'al-gunnah. Okey, idgham ma'al-gunnah bacaan dia macam mana? Dia dengung. Okey, contoh. Amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Nasibah. Okey, kelas Razan nak kamu perhatikan sebenarnya okey, mana depan bila kita nak mengenali idgham ma'al-gunnah. Okey, idgham ma'al-gunnah ni tanda dia kalau sama ada baris dua ataupun baris di atas. Kita tengok Ustazah punya idgham ma'al-gunnah ya. Okey, idgham ma'al-gunnah ni apa dia? Apabila nun mati akan bertemu huruf ya wa mim nun. Okey, memasukkan bunyi nun mati atau ke dalam huruf ya
waw mim nun beserta dengan dengung. Jadi huruf idgham al-qunyah ada berapa Jajah? 4. Jajah, huruf idgham al-qunyah ada berapa? Ada 4. Okey, tengok contoh yang bagi dekat depan. Nun. Nun adalah huruf idgham al-qunyah. Ini adalah tanwin. Tengok tanda tanwin ni. Macam mana bentuk dia? Wow. Wow. Bayar 2 di depan seolah macam nombor 99. Betul tak? Betul tak? 99. Kan? Jadi dia tengok tanda ni pun kamu dah lebih tahu dah. Tanda ni buku dengan nun dengung. Mesti baca dah dengung. Macam tanda mim ni. Tanda ini bertemu dengan ba. Juga dibaca dah dengung. Okey, kita tengok lagi. Ikhfa. Contoh untuk ikhfa. Okey, Izzat saudara terangkan. Kita akan tengok ikhfa hakiki. Okey, sekejap ya. Tengok ikhfa hakiki. Nak cari baik. Okey, kita tengok ikhfa hakiki sekejap. Okey, ikhfa hakiki. Mana ke depan kelas? Okey, baik. Apa dia ikhfa hakiki? Cuba siapa nak baca? Okey, Tasnim baca. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf sin, ta, ja, za, to, da, ko. Isa. Okey, sa betul. Kaf. Ni dot. Dot, okey. To, zo, sin atau zat. Okey, baik. Huruf ikhfa hakiki kamu tahu ada 15. Huruf ikhfa hakiki ada berapa kelas? 15. Okey, bacaannya. Okey, baca Haris Haikal. Membunyikan huruf nun mati atau tanwin dengan sifat antara izhar dan idgham serta mengekalkan. mengekalkan dengung. Cara membacanya membunyikan huruf nun mati atau tanwin dengan sifat antara izhar. Izhar ni terang kan? Idgham ni masuk. Okey, serta mengekalkan dengung. Jadi ikhfa hakiki ni huruf dia ada 15. Okey, Ustazah berikan contoh. Contoh untuk membaca ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki ni mesti kena baca dengung. Mesti baca dengung. Okey, tengok contoh Ustazah. Ikhfa hakiki. Dia nampak kelas? Inda rabbihim jannah. Okey, mana depan? Boleh nampak? Boleh. Ini nun mati ke tanwin? Tanwin. Nun mati. Yang mana nun mati dia? Nun. Nun, okey. Nun mati bertemu dengan dal. Okey, nun mati bertemu dengan dal. Dia adalah ikhfa hakiki. Jadi macam mana bacaan dia? Inda rabbihim. Cuba kelas. Inda rabbihim. Inda rabbihim. Inda rabbihim. Cuba amal baca amal. Inda rabbihim. Ada dengung tak kelas? Ada. Okey, ada dengung. Okey, kemudian idgham bila Punah. Okey, idgham bila punah ini ialah bacaan tanpa dengung. Okey, kita tengok sekejap. Bacaan tanpa dengung. Tak nak pula dia balik ke belakang. Okey, kita cari idgham bila punah. Okey, kita tengok idgham bila punah. Masuk tapi tak dengung. Okey. Cuba Alia baca Alia. Apakah pengertian idgham bila punah? Alia. Sorry. Okey. Sorry. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf lam Atau roh. atau ro. Okey, cara baca dia. Baca terus. Memasukkan nun Mati. bunyi nun mati atau Tanwin. ke dalam huruf lam atau ro. Okey, memasukkan bunyi nun mati. Okey, baik. Dia sebenarnya kita nak gunakan untuk mencari hukum-hukum tajwid
dan cara-cara bacaan tajwid tersebut. Jadi bila ada mangga mesti ada kunci. Okey, jadi saya terangkan dulu. Cara dia, kamu kena masukkan kunci-kunci ni ke dalam mana-mana hukum tajwid tadi. Kemudian tengok pertemuan sama ada nun mati ataupun tanwin. Kemudian nanti kamu akan tahulah bagaimana, apa hukum dia, cara bacaannya, dan apakah kalimat tersebut. Okey, boleh? Okay, baik. Jadi semua orang berpeluang untuk kita bagi peluang untuk gunakan Ustazah punya mangga kunci ni dengan kunci-kunci yang Ustazah sediakan. Jadi Ustazah letak kunci dalam ni, okey? Kamu ambil, kemudian kamu masukkan ke dalam mana-mana hukum yang 5 tadi yang kita dah belajar tadi. Kemudian kamu tengok bagaimana cara bacaannya dan apakah hurufnya. Betul tak? Kalau dia masuk pada tempat yang tak betul, kunci yang tak betul, mangga yang tak betul, kamu tak akan dapat jumpa hukum tajwid tersebut. Siapa nak cuba? Kita bagi Aisyah. Semalam Aisyah senyap kerja, hari ni Ustazah bagi peluang dekat Aisyah. Okay, cuba Aisyah ambil satu. Ambil satu. Ambil je lah mana-mana kunci. Dekat mana Aisyah nak masukkan? Cuba. Cuba masukkan. Yang berwarna ni kamu tak payah masukkan. Mana nak masukkan? Aiman Fadi dah jering-jering. Aiman Fadi dah jering-jering dekat Aisyah. Mungkin Aiman Fadi dah nampak kot. Okey, sebelum tu cuba Aisyah baca apa dia kunci tu. Okey, macam mana kelas? Al-wajum mutahhar. Cuba cari tang mana nak masukkan. Ada mana program mana tuan? Cuba masukkan. Betul tak Aidan? Okey, apa yang Aisyah nampak pada kunci tersebut? Tanwin bertemu dengan mim. Apa hukum dia Aisyah? Idgham al-gunnah. Macam mana baca idgham al-gunnah? Macam mana cara bacaan dia? Cuba ada dibaca. Min khawf. Okey, Ais tadi Alif. Cuba Alif. Oh, Alif pun dapat izaraki juga. Kunci tu izaraki. Apa dia Alif? Apa dia? Nun mati ke tanwin? Tanwin bertemu dengan Hamzah. Okey, Hamzah atau alif sama. Okey, macam mana bacaan dia Alif? Syai'in Soinahu. Lagi sekali. Syai'in ahsaynahu. Kat mana bacaan terang dia? Okey. Syai'in ahsaynahu. Okey, baik. Nanti kita boleh cuba lagi. Baik. Kita akan seterusnya Ustazah nak kita buat aktiviti kumpulan. Okey, baik. Kita nak cari dalam Al-Quran. Jadi kita dah tengok kan? Dia punya hukum-hukum ni Ustazah nak kamu aplikasikan. Tengok di dalam Al-Quran. Sebab tanda-tanda tadi tu dia menunjukkan apa? Okay? Kan saya terangkan kedudukan tanda. Okay, sebelum tu kamu tengok depan. Di dalam Quran penulisan resam Osmani, tanda-tanda tersebut telah jelas menunjukkan hukum-hukum bacaan tersebut. Okey? Baik, itu juga boleh membantu daripada yang kita gunakan tadi. Perhatikan tanda nun yang ada tanda mati ataupun tak ada tanda mati. Kemudian perhatikan juga tanwin, baris tanwin ataupun baris tanwin yang selari, yang tidak selari dan baris dua di depan seperti 99. Okey, baik. Satu kumpulan 5 orang saja. Okey, cuba bergerak dalam kumpulan.
Okey, baik. Ustazah edarkan kepada kamu 2 keping Saudara akan edarkan 2 keping flashcard sebenarnya. Satu yang kosong, satu yang peta IT ni. Okey, dua-dua ni kamu akan dapat. Okey, yang pertama untuk yang ada peta IT, bagi perhatian setiap kumpulan. Peta IT ni kamu ada berlima satu kumpulan kan? Jadi kamu agihlah 2 orang untuk lengkapkan peta IT, 3 orang lagi untuk lengkap buat aktiviti yang saudara bagi nanti. Okey, peta IT ni saudara nak kamu nyatakan di tengah-tengah ni hukum nun, mati dan tanwin. Kemudian nyatakan apakah 5 hukum asas tadi. Boleh? Boleh? Lengkapkan. Okey, kemudian untuk kad yang satu lagi ni, ustazah mahu kamu mencari contoh. Tolong bagi perhatian ini. Contoh kalimah ataupun potongan ayat daripada 5 hukum tadi, sama ada nun, mati ataupun tanwin, dalam surah Al-Jumu'ah. Semua orang buka surah Al-Jumu'ah dalam Al-Quran. Anda jumpa dah? Surah berapa kelas? 153. Okey, bagus. Okey, kita dah jumpa dah surah Al-Jumu'ah. Jadi dalam surah Al-Jumu'ah tu ada banyak hukum. Jadi saya mahu kamu ambil dan kamu tuliskan di dalam kad ni. Sekurang-kurangnya 1 potongan ayat ataupun kalimah untuk 1 hukum. Boleh? Jelas? Ada soalan? Okey, kita mulakan sekarang.
Fatin. Okey, baik. Pulang Fatin dengan pulang Aidil. Okey, ke depan. Nun mati dan tanwin ada hukum, yaitu idgham ma'al-ghunnah, idgham bila-ghunnah, izhar harfi, ikhfa hakiki. Okey, terima kasih. Pulang Fatin, apakah jawapannya yang kamu dapat? Baguslah pulang Fatin. Tepuk tangan. Okey, bagus. Apa hukumnya? Idgham ma'al ghunnah, ikhfa hakiki. Oh, tiga yang Fatin dapat tentang ikhfa hakiki. Okey, duduk kelas. Baik. Sebagai rumusan, okey. Ada berapa hukum nun mati dan tanwin? Katakan balik kelas. Ikhlas, idgham bila-ghunnah, idgham ma'al-ghunnah, izhar harfi, ikhfa hakiki. Okey, bacaan iklab, apakah cara bacaannya? Dengung. Apakah huruf iklab? Bagus. Lagi? Benar. Berapa hurufnya? Waw, mim, nun, fa. Cara bacaannya? Idgham bila guna? Dua. Bagus. Cara bacaannya? Tanpa dengung. Seterusnya yang keempat, izhar. Ada berapa huruf izhar lagi? 11. Huruf izhar lagi ada 6. Siapa huruf dia? Alif, ha, ain, ha yang bulat lagi satu. Okey, baik. Seterusnya akhir sekali ikhfa hakiki. Ada berapa huruf ikhfa hakiki? 15. Bagaimana cara bacaan ikhfa hakiki? Boleh sebutkan yang 15 tu? Izhar dibaca terang, iklab dibaca dengung, ikhfa hakiki dengung, idgham ma'al ghunnah dengung dan idgham bila ghunnah tanpa dengung. Jadi Ustazah harap kamu boleh aplikasikan pembacaan tersebut di dalam Al-Quran. Okey, sekian saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.